Selamat datang ke Inside Pasaran Keuangan untuk Pedagang. Saya Sofia, host Anda, dan hari ini kita menyelami subjek kritikal untuk pedagang yang mengemudi pasaran yang semakin kompleks hari ini, penunjuk ekonomi. Sama ada Anda berdagang saham, forex, komoditi atau mata wang kripto, memahami penunjuk ini boleh memberi Anda cerapan yang diperlukan untuk menjangka arah aliran pasaran dan membuat keputusan termaklum. Mari kita mulakan dengan membongkar apakah penunjuk ekonomi sebenarnya. Ringkasnya, penunjuk ekonomi ialah titik data atau statistik yang mendedahkan aspek utama kesihatan ekonomi negara. Penunjuk ini membantu peniaga, pelabur, menganalisis dan penggubal dasar mentausi keadaan ekonomi dan meramalkan pergerakan pasaran masa hadapan. Ia biasanya dikategorikan kepada 3 kumpulan utama: penunjuk mendahului, tertinggal dan bertepatan. Penunjuk utama, seperti pesanan pembuatan atau indeks keyakinan pengguna, sering memberi isyarat anjakan ekonomi sebelum ia menjadi kenyataan sepenuhnya, menjadikannya sangat berguna untuk peniaga yang ingin kekal di hadapan. Penunjuk yang ketinggalan, seperti kadar pengangguran, mengesahkan aliran ekonomi selepas ia telah bermula, mengukuhkan atau menjelaskan keadaan sedia ada. Penunjuk kebetulan bergerak dalam masa nyata dengan kitaran ekonomi, memberikan gambaran segera tentang keadaan ekonomi semasa. Hari ini, saya akan membimbing Anda melalui penunjuk ekonomi yang paling penting dan bagaimana peristiwa baru-baru ini telah menekankan kepentingannya untuk peniaga runcit. Pertama, keluaran dalam negara kasar atau KDNK. KDNK mewakili jumlah nilai semua barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan dalam sesebuah negara dan bertindak sebagai penunjuk kesihatan ekonomi yang paling luas. Baru-baru ini, kami telah melihat turun naik pasaran sekitar laporan KDNK, terutamanya dari Amerika Serikat dan zona Euro. KDNK yang semakin meningkat biasanya menandakan ekonomi yang teguh, meningkatkan pasaran saham dan mengukuhkan mata wang tempatan. Sebaliknya, angka KDNK yang menurun, seperti yang dilihat baru-baru ini di tengah-tengah kebimbangan kemelesatan merentas ekonomi utama, sering menunjukkan mata wang yang lemah dan tekanan ke atas pasaran ekuiti. Pedagang memantau dengan teliti data KDNK suku tahunan, kerana sisihan daripada jangkaan pasaran boleh mewujudkan peluang dagangan yang ketara. Seterusnya ialah inflasi, diukur terutamanya melalui indeks harga pengguna (CPI). Inflasi telah menjadi tumpuan baru-baru ini dengan banyak ekonomi global, termasuk US, UK, dan Eropah, bergelut dengan pada sejarah yang tinggi. Inflasi yang lebih tinggi biasanya mendorong Bank Pusat ke arah dasar monetari yang lebih ketat. Fikirkan kenaikan kadar faedah yang boleh mengukuhkan mata wang tetapi melembabkan prestasi pasaran saham. Inflasi atau deflasi yang lebih rendah, sebaliknya, menandakan kelemahan ekonomi dan boleh mencetuskan Bank Pusat mengurangkan kadar dengan harapan dapat merangsang pertumbuhan. Bagi peniaga forex terutamanya, keluaran data inflasi telah menjadi peristiwa turun naik yang tinggi dalam pasaran hari ini. Kadar faedah berkait rapat dengan inflasi adalah penunjuk penting ketiga kami. Bank Pusat seperti Federal Ringgit, European Central Bank dan Bank of England melaraskan kadar faedah untuk mengawal pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kenaikan kadar yang agresif oleh Fed sepanjang tahun lalu telah menyebabkan turun naik mata wang yang ketara dan membentuk semula aliran pelaburan global, menggambarkan betapa kritikalnya penunjuk ini. Kadar faedah yang lebih tinggi menarik pelaburan asing disebabkan peningkatan pulangan, mengukuhkan mata wang tempatan tetapi berpotensi menekan pasaran saham disebabkan kos pinjaman yang lebih tinggi. Data pekerjaan, khususnya penyata gaji bukan ladang (NFP) dari US, ialah satu lagi penunjuk yang menggerakkan pasaran. Baru-baru ini, laporan NFP secara konsisten menunjukkan daya tahan walaupun kadar faedah dinaikkan, merumitkan keputusan dasar Fed. Angka pekerjaan yang kokoh biasanya menandakan perkembangan ekonomi, meningkatkan saham dan dolar. Sebaliknya,
data pekerjaan yang lemah, terutamanya jika berterusan, menunjukkan penguncupan ekonomi, memberi kesan negatif kepada pasaran. Staflasi inflasi yang tinggi digabungkan dengan pertumbuhan yang tidak stabil dan peningkatan pengangguran telah menjadi kebimbangan sebenar, dan peniaga mesti memantau data pekerjaan dengan teliti untuk tanda-tanda senario yang membimbangkan ini. Jualan runcit adalah satu lagi penunjuk utama, mencerminkan perbelanjaan pengguna dan keyakinan ekonomi. Pangkat jualan runcit yang kokoh sering mendorong sentimen kenaikan harga dalam pasaran, kerana perbelanjaan pengguna memacu sebahagian besar KDNK. Turun naik baru-baru ini dalam jualan runcit dipengaruhi oleh inflasi dan peralihan sentimen pengguna, telah menyebabkan turun naik yang ketara dalam saham dan pasaran forex. Peniaga runcit harus membandingkan data jualan runcit dengan KDNK dan keyakinan pengguna untuk mendapatkan cerapan yang lebih komprehensif. Imbangan perdagangan mengukur perbezaan antara ekspor dan import, mempengaruhi penilaian mata wang dengan ketara. Negara yang menjalankan lebihan dagangan biasanya melihat mata wang mereka meningkat disebabkan oleh peningkatan permintaan asing. Sebaliknya, defisit perdagangan boleh menyebabkan kejatuhan nilai mata wang. Ketegangan perdagangan baru-baru ini, terutamanya antara ekonomi utama seperti AS dan China, terus mendorong turun naik dalam pasaran forex, menekankan kepentingan memantau data perdagangan dengan teliti. Indeks keyakinan pengguna, CCI, mengukur sentimen pengguna terhadap ekonomi dan perbelanjaan masa depan. Tahap keyakinan yang tinggi mencadangkan perbelanjaan akan datang yang kokoh, menyokong pertumbuhan ekonomi dan rali pasaran saham. Perubahan mendadak dalam keyakinan pengguna baru-baru ini didorong oleh kebimbangan inflasi dan ketegangan geopolitik telah menjadikan penunjuk ini memberi kesan terutamanya. Pasaran perumahan adalah satu lagi penunjuk ekonomi penting. Data jualan dan harga rumah memberikan isyarat yang jelas tentang kekuatan atau kelemahan ekonomi. Penyejukan pasaran perumahan global baru-baru ini dipengaruhi oleh kenaikan kadar gabai janji, merupakan tanda amaran kritikal untuk peniaga dan pelabur yang menunjukkan peranan sektor perumahan sebagai barometer ekonomi terkemuka. Di luar penunjuk utama ini, peniaga juga harus menjejaki data pengeluaran dan pengeluaran perindustrian. Indeks pengurus pembelian, PMI, yang mencerminkan kesihatan sektor pembuatan, menawarkan isyarat awal pengembangan atau penguncupan ekonomi. Baru-baru ini, bacaan PMI global telah berubah-ubah disebabkan oleh gangguan rantaian bekalan dan peralihan dalam permintaan, terutamanya dalam ekonomi tinggi pembuatan. Aja sekali, peniaga mesti mempertimbangkan dasar fiskal kerajaan dan tahap hutang negara. Dasar fiskal seperti pemotongan cukai, program perbelanjaan kerajaan dan pengurusan hutang memberi kesan ketara kepada kestabilan ekonomi. Pengumuman bajet baru-baru ini, terutamanya daripada ekonomi utama yang menghadapi peningkatan tahap hutang selepas wabat, menggambarkan bagaimana langkah fiskal boleh mempengaruhi sentimen pasaran dan kestabilan mata wang. Sekarang, bagaimanakah peniaga runcit boleh menggunakan penunjuk ini dengan berkesan? Pertama, sentiasa dimaklumkan dengan kalendar ekonomi, menjejaki bila data kritikal dikeluarkan. Platform seperti Crystal Ball Markets menawarkan kalendar ekonomi terperinci yang membolehkan Anda bersedia untuk potensi turun naik di hadapan. Kedua, menganalisis aksi pasaran sejarah terhadap penunjuk ini. Fahami cara aset tertentu biasanya bertindak balas terhadap keluaran ekonomi yang berbahaya, membolehkan Anda mengenal pasti corak dan peluang dagangan. Ketiga, gabungkan analisis asas daripada penunjuk ekonomi dengan analisis teknikal daripada corak charter dan arah aliran. Pendekatan gabungan ini meningkatkan ketepatan dagangan Anda dengan ketara. Asyik sekali, sentiasa uruskan risiko Anda. Keluaran data ekonomi sering mewujudkan ketidaktentuan pasaran, jadi menggabungkan strategi seperti pesanan henti rugi dan saif kedudukan yang sesuai akan melindungi modal dagangan Anda. Untuk mengakhiri perbincangan hari ini,
Memahami dan menggunakan petunjuk ekonomi dengan berkesan adalah penting untuk kejayaan perdagangan. Dengan memantau KDNK, kadar inflasi, kadar faedah, data pekerjaan, jualan runcit, imbangan perdagangan, keyakinan pengguna, tren pembuatan dan dasar fiskal dengan teliti, peniaga boleh menjangka pergerakan pasaran dan berdagang dengan yakin. Untuk mendapatkan lebih banyak cerapan dan alatan, platform seperti crystalballmarkets.com kekal sebagai sumber yang tidak ternilai untuk meningkatkan strategi dagangan Anda. Itu sahaja untuk episod hari ini mengenali petunjuk ekonomi. Saya Sofia, dan terima kasih kerana mengikuti wawasan pasaran kewangan untuk pedagang. Kekal dimaklumkan, berdagang dengan bijak, dan saya akan menangkap Anda dalam episod seterusnya.